Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Okay, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat sama-sama untuk hadir kembali, bertemu kembali untuk meneruskan perbahasan kita buku tadabbur Suratul Fatihah yang dikarang oleh Al-Fadil Ustaz Baharuddin Ayuddin hafizahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid daran. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat sepanjang kupasan kita terhadap kutab ni lah. Ni kita tak kira dia kitab, kita kira kutab lah. Kutab ni maknanya kitab kecil, ringkas, tak kitab ringkas ni. Walaupun dia saiz dia besar, tapi dalam dia minim, kecil saja dia punya bahasan dia. Bukan kitab-kitab karangan yang panjang lah. Okey. Jadi kita sampai muka surat tajuk Yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah. Muka surat berapa tu? 7. Ya. 7. Ini muka surat 9 lah kalau ikut ni. Baik. Di dalam kalimah basmalah, Bismillahirrahmanirrahim tu, basmalah. Asal dia basmalah je, bismillah. Minimal baca bismillah. Contohnya pada waktu kita nak makan kan, nak baca apa? Sunnah yang paling afdal baca bismillah cukup dah. Tak payah bismillahirrahmanirrahim sebab Nabi yang sebut, Nabi ajar kita. Bila nak makan, Nabi kata kul apa dia? Sammillah. Sebut bismillah je. Jadi sebut ucap bismillah saja pun cukup dah, madai ya. Namun untuk keumuman lapan doa-doa lain tu sebenarnya bolehlah, umum lah, sebagai doa je. Okey. Di Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi perkataan pemurah ni adalah perkataan Rahman lah. Ar-Rahman kan. Jadi dalam kalimah Arab ni dia perkataan Rahman ni dia terbit daripada perkataan rahmah asal dia. Kita tengok rahmah ni. Rahmah ni maknanya umum. Rahmah ni masdar asal dia. Dia asal daripada perkataan rahimah. Rahimah. Kemudian yarhamu. Yarhamu. Ni kaedah berapa? Rahimah kaedah 10. Yarhamu kaedah ni kaedah 11. Dalam kita punya pelajaran kita, kaedah ni lah. Rahimah maknanya apa? Rahimah apa makna dia? Telah boleh banyak makna. Telah menyayangi boleh, telah mengasihi boleh. Telah mengasihi oleh dia. Mengasihi ataupun menyayangi pun boleh. Mengasihi oleh ia ataupun dia lah. Ataupun dia kan. Tengok kepada siapa. Kalau Allah, dia besar lah. Kalau rujuk pada Allah, dia jadi huruf besar. Umum lah telah mengasihi oleh dia. Kalau yang ni, ia atau dia mengasihi ya.
Mengasihi. Ni fi'il madhi, ni fi'il mudhari'. Jadi masdar ni mana? Rahima yarhamu. Ni dah dia. Rahmatan. Rahima yarhamu. Jadi dia punya masdar dia kata terbitan daripada perbuatan tu. Jadi kita kata ni nak kata nama perbuatan dia. Jadi rahmah. Rahmatun, rahmatan. Ni kata nama daripada perbuatan ni. Maknanya apa? Rahmatan ni ataupun kita kata pengasih ataupun penyayang lah. Pengasih atau penyayang. Okey. Jadi daripada perkataan ni terbit untuk apa orang kata, menunjukkan sesuatu yang berlebihan. Ini biasa, ini asas pengasih penyayang. Tapi nak menunjukkan yang melampau-lampau dalam bab sayang dan kasih ni, maka bahasa Arab ni akan terbit satu lagi kalimah yang ada tambahan imbuhan yang lain sikit. Jadi pertama dia dua terbit daripada rahmah ni. Ini biasalah, ni standard pengasih penyayang. Jadi sekarang ni dia ada lagi dua. Keluar daripada sini muncul dua nama yang berbeza. Apa dia? Saya pakai ni lah. Tak apa. Alif lam ni tambah alif lam ni sama aja sebenarnya. Dia kata Ar-Rahman. Ar-Rahmanu. Ni rahmatu kan? Ar-Rahmah. Daripada Ar-Rahmah keluar Ar-Rahman. Ni satu. Jadi kat sini dia bukan lagi biasa-biasa dah, penyayang dah. Dalam ni ada semua dah, penyayang, pengasih, pemurah, semua ada. Okey. Daripada sini muncul satu lagi ni, Ar-Rahman ni apa? Kita tambah apa? Maha. Maha. Kita panggil kat sini, kita nak, sebab ni nak elaborate makna dia macam-macam. Dalam terjemahan dia kata pengasih kan? Ada yang kata Maha Pengasih. Pemurah. Betul tak? Ada yang kata Maha Pemurah. Jadi kat sini kita pakai pemurah. Pemurah. Jadi Maha apa? Pemurah. Yang ni nama dia sifat musyabbahah. Dia daripada isim fa'il asal dia. Daripada Ar-Rahmah ni. Apa ni? Ar-Rahmah, Ar-Rahim. Rahimu. Jadi Rahmanu. Kemudian yang kedua, satu lagi Rahim. Ar-Rahimu maknanya apa? Maha penyayang. Dia berbeza sikit. Maha pemurah, maha penyayang. Okey, ni kedua-dua ni. Jadi kita nak tengok satu hadis tentang ni. Jadi para ulama ada banyak perbahasan tentang ni. Ada yang menyebutkan maha pemurah ni sifat yang beza sikit antara dua. Ni dua-dua maknanya melampau, maha ni. Keterlaluan dalam bab kasih sayang ni. Penyayang, pemurah semua sekali. Bezanya apa? Dua ni, yang ini satu, kita buat scroll lah. Ini satu, dia sifat dia maha pemurah secara umum. Umum. Yang ni secara khusus. Secara umum, secara khusus. Jadi ni umum ni semua dapat. Yang ini golongan tertentu saja dapat. Jadi kalau antara dua macam ni, mana lebih mahal lah kalau macam tu? Yang kedua dari sudut mahal. Tapi mana yang lebih besar dan luas? Yang pertama, kan? Dua-dua tak boleh nak bezakan mana lebih baik, tak ada. Dua-dua baik. Tak ada ni, tak ada yang ni. Faham sifat Allah semua apa? Sempurna. Semua asmaul husna, semua terbaik. Tak boleh kita kata ni tak. Saling menyempurnakan satu sama lain. Maha sempurna. Jadi itu kita faham. Dia umum, yang ni
khusus. Ini lebih apa? Ini semua makhluk lah, semua dapat. Okey. Cuba tengok dalam sebuah hadis. Sekejap, saya kongsi hadis ni. Ini dalam Sahih Muslim. Tengok hadis ni. Boleh okey. Okey. Depan dah ada dah. Share screen. Oh. Okey, kita tengok hadis ni. Jadi daripada hadis ni lah macam-macam perbahasan tentang dua sifat ni lah. Okey. Kita baca daripada Abu Hurairah hadis ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'a. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Famin zalikal juz'i yatarahamul khalqu hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Okey. Jadi dalam hadis ni dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim nombor 6000. Boleh jumpa, ada tak? Ada Dan Sahih Muslim. Jadi Allah menjadikan rahmat, nampak? Rahmat ni yang mana? Yang mana? Umum Allah memiliki rahmat. Mi'ata juz'in apa? 100%. Okey, 100. Kita tulis bagi nampak sikit kan. Jadi rahmat Allah ni apa? Ada 100 lah, kita kata sempurna lah. Okey. Kemudian fa'amsaka indahu tis'atan. Lalu Allah memegang di sisinya tis'atan wa tis'in, mana apa? Juz'an. 99 Allah pegang dulu. 99 Allah simpan dulu, pegang. Yang mana yang Allah lepaskan? Wa anzala fil ard, dan Allah menurunkan yang ada kat bumi hari ni juz'an wahidan. Yang ni kat itu rahmat Allah ni baru 1%. Daripada 100 Allah lepaskan, turunkan rahmat dia kat muka bumi berapa? 1. Tapi dengan 1 ni macam mana tengok kehidupan manusia kan? Macam-macam nikmat boleh dapat, macam-macam. Jadi famin zalika, maka daripada 1 tadi tu yang Allah turun kot, bahagian 1 tu yatarahamul khalq, makhluk saling sayang menyayangi. Jadi sebab apa makhluk ni ada sifat sayang sebenarnya? Sebab rahmat Allah yang 1 tu. Sehingga kan gambaran dia apa? Hatta tarfa'al faras, sehinggalah seekor binatang, apa dia? Faras ni kuda lah. Dia angkat apa dah? Kaki dia daripada tepijak anak dia. Binatang pun reti. Kan? Anak dia dekat bawah pun dia boleh angkat, tak nak terpijak. Ular pun reti tak sayang anak? Reti. Singa reti. Sebab apa reti? Sebab 1 rahmat Allah yang sampai tu. Kalau tidak, habis. Tak ada belas kasihan lah hidup kat dunia ni. Tak adalah kita ni menikmati kasih sayang, menikmati rasa ibu sayang anak, tak ada. Hanya 1 manusia dapat nikmat tu. Jadi khasyata an tusibahu, kerana bimbang menimpa anak dia tu, terpijak anak dia. Jadi ni ada yang menganggapnya apa? Rahmat ni lah yang mana yang turun tu apa? 1 tu. Dan yang ni apa? 99 ni nak menyempurnakan 1 tu. Dan sebab itulah dia khusus. Siapa dapat? Hanya orang beriman dapat. Jadi asas dia dalam sini, perbahasan ni kita tengok sekejap. Ni ada lagi panjang syarahan dia lah. Dia sambung kat sini, saya ambil di belakang dia. Okay, kita tengok yang ni pula
Kita baca innallaha khalaqa yauma khalaqas samawati wal arda mi'ata rahmah kullu rahmatin tiba qama bainas samai wal ard faja'ala minha fil ardi rahmatan fabiha ta'tiful walidatu ala waladiha wal wahsyu wat tayru ba'duha ala ba'd fa idza kana yaumul qiyamah akmalaha bihadhihi rahmah. Ini keterangan sikit lagi. Sesungguhnya Allah telah menciptakan pada hari Dia mencipta langit dan bumi ini 100 rahmat. Seluruh ni langit dan bumi ni semua, langit dan bumi. Setiap rahmat itu ada tingkatan masing-masing di antara langit dan bumi ni. Faja'ala minha, lalu Allah menjadikan daripada rahmat tersebut, satu rahmat tu ada kat mana? Kat bumi ni. Kat bumi ni baru satu. Fabiha, dan disebabkan satu rahmat ni, ta'tiful walidatu ala waladiha, iaitu seorang ibu ni apa dia? Meletakkan tu, menyandarkan ataupun memberikan kasih sayang dia ke atas anak dia. Dan wahsyu demikian juga binatang buas. Wahsyu ni binatang buas pun sama juga demikian. Dan demikian juga burung-burung sebahagiannya memberikan perlindungan kasih sayang di antara satu sama lain. Lalu maka apabila tibanya hari kiamat nanti, Allah akan sempurnakan semua rahmatnya. Apa maksud dia? Inilah syurga lah. Sebenarnya rahmat Allah yang paling sempurna kat mana nanti? Syurga. Bila siapa yang dapat selamat, dapat Allah ampunkan dia dan dapat masuk syurga, itulah sempurnanya dapat 99 ni. Sebab itu dalam surah 2 ayat 126 tu. Surah apa? Ni surah ni surah yang kita buka ni, yang dibahaskan oleh buku ni surah ni tempat di sini lah. Ini apa ni? Rahmat ni 1/100. Yang ni kita kata 99. Jadi ini dunia, di dunia, yang ni di akhirat. Tapi taklah melazimkan yang ni hanya ke akhirat, tak ada. Ada. Allah pemurah kepada ahli syurga, semua macam-macam dapat, kan? Tapi bukan semualah, ketika ni dah khusus dah sinilah. Dan bukan bermakna kat dunia tak ada rahim. Allah penyayang tak kepada siapa? Orang yang beriman tu. Para nabi, Allah dah curahkan kasih sayang dia kat dunia lagi. Tapi secara global ni macam inilah. Rahmat Allah ni secara umum ada kat dunia, dan dia apa dia? Ni lah. Dua ni poin dia. Okey, cuba tengok surah 2:126 ni. Baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Thumma attarruhu ila azabin nar.
wa bi'sal masir. Wa iz qala Ibrahim, dan ingatlah tak kala qala Ibrahim telah berkata oleh Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim berkata maknanya doa. Telah berdoa oleh Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan, wahai Tuhanku, jadikanlah oleh engkau akan negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan rezekikanlah oleh engkau akan penduduknya pelbagai jenis buah-buahan, daripada buah-buahan. Hanya kepada siapa? Iaitu man ni badal dia. Siapakah ahlahu ni? Ahlahu ni Nabi Ibrahim dia khususkan, bukan semua penduduknya. Tapi man amana minhum, iaitu penduduk yang beriman dari kalangan mereka kepada Allah dan hari akhirat saja. Maknanya bukan semua. Siapa yang beriman ke Allah hari akhirat, dia dapat makan buah-buah dan dapat rasa aman. Siapa yang tak beriman, yang syirik, dia tak akan dapat dua nikmat ni. Jadi apa jawab Allah ni kepada doa Nabi Musa? Allah kabulkan doa. Namun bukan seluruh doa dia. Qala, telah berkata, telah menjawab oleh Allah. Allah jawab apa? Jadi Allah jawab bahagian pertama, hadza baladan amina warzuq ahlahu ni minas samarat, sampai situ. Tapi kepada man ni, man amana minhu, Allah jawab man kafara. Nampak tak? Man kafara ni jawab kepada man, bahagian daripada man amana. Okey? Ibrahim doa untuk man amana saja kan? Jadi Allah jawab man kafara pun sama dapat. Faham? Sebab tu wa tu dia ada satu benda, ada sebahagian jawapan dan wa, namun yang ni tak. Jadi doa yang ini dikabulkan yang mana? Part mana? Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Situ. Yang bahagian kedua, man amana minhum tak. Kerana apa? Sifat Allah Rahman fid dunia, semua dapat dengan rahmat itu. Fir'aun pun dapat, Abu Jahal pun dapat, kaya kan? Semua dapat. Jadi sebab tu Allah kata waman kafara, dan barang siapa yang kufur dan ingkar, aku tetap berikan dia dapat menikmati kesenangan, aman dan juga buah-buahan ni. Tapi sifat dia apa? Sekejap je, qalil, sementara saja di dunia. Nampak dunia saja. Summa ataruhu, kemudian aku akan paksa dia kepada neraka Jahanam. Dia dapat tak di akhirat sempurna ni? Tak dapat. Rupa-rupanya manusia ni semualah kan yang menikmati nikmat yang kat dunia ni rupanya. Tapi dalam keadaan dia tak beriman ni, baru satu, rugilah maknanya. Dia tak dapat kesempurnaan yang lain lagi di akhirat nanti. Sedangkan dia diazab oleh Allah. Wa bi'sal masir. Baik, ni ayat tentang hal tersebut. Dari segi penggunaan Ar-Rahman dengan Rahim ni, Ar-Rahman ni dia dinisbahkan hanya Allah saja. Kepada Allah. Ni penggunaan ni, sifat ni, sifat yang dikhususkan kepada Allah ni. Ni dalam Quran lah. Kalau kita dalam Quran, Ar-Rahman hanya disebut untuk Allah. Namun yang ini ada, yang ini terdapat ayat yang meletakkan sifat ini pada selain Allah, iaitu Rasulullah. Ini kalau kita tengok ni tadi dalil dia apa? Allah Pemurah ni surah 2 126 Yang ni nanti kita bincang dulu. Okey, sekarang ni kita nak tengok ni Maha Pemurah. Semua makhluk dia. Yang ni Maha Penyayang. Cuba tengok surah. Dalam ni ada ke? Nanti kita akan pergi kot.
Saya rangkumkan dua-dua sekali ni. Okey. Cuba buka surah 33. Surah 33 ayat yang ke-43 ayat 43. Ni Maha Penyayang kan. Surah 33 ayat 43 Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang telah memberi rahmat. Yusalli ni tengok konteks lah. Di sini maknanya yurhamu lah, ataupun yarhamu maksud dia, ataupun keampunan dan sebagainya. Dan dialah yang bukan solat jika rujuk pada Allah bukan maksudnya solat dan sebagainya lah. Ke atas kamu dan juga para malaikatnya. Jadi dialah melimpah kurniakan rahmat ke atas kamu dan para malaikatnya, supaya ia dapat ia mengeluarkan akan kamu daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Dan adalah Allah itu terhadap orang-orang yang beriman Maha Penyayang. Jadi tengok sifat Rahim, dia lebih kepada keperluan apa? Kat sini keperluan dunia. Betul Yang ni tadi keperluan apa? Iman tu. Yang ni istimewa, tak semua dapat. Semua dapat makan, tapi dalam pada makan ni dapat sampai ke langit dia punya pahala, tak semua dapat. Kan? Itu. Jadi dua ni beza. Dari sini Allah sebutkan wa kana bil mu'minina rahima, itulah nak rangkumkan apa maksud dia. Rahim Allah ni iaitu Allah jaga kita daripada kesesatan. Allah jaga kita daripada kesesatan, dan ni bukan semua dapat. Hidup dalam keadaan kekal dalam keimanan sampailah bertemu dengan Allah. Jadi ini istimewa, ni lah golongan yang kita nak dapat. Ni lah golongan dapat apa? Kesempurnaan ni. Sebab itulah sebenarnya Rahim ni memanglah di akhirat sempurnanya. Namun di dunia dapat tak Rahim? Dapat. Sebab itulah umum, secara dia umum. Secara global je nampak macam ni. Tapi ingat, bukan bermakna hanya ke akhirat saja. Dunia ada, tapi hanya kepada siapa? Orang yang beriman, yang mana Allah jaga dia. Walaupun dalam keadaan, tengoklah kan, hari ni ada orang dibom, dalam keadaan rumah dia lenyap, keluarga dia hilang serta-merta. Tapi dalam keadaan iman dia lucut tak? Tak, Allah jaga. Itu maknanya Allah jaga. Dia tetap kekal dengan tu, bertambah kuat lagi. Ada orang tak payah, rumah tak payah bom pun. Apa kena bom? Oh, periuk nasi sikit je dah kena bom dah. Padahal dia tak keburu lagi pun. Tapi iman dah lucut tak? Ini dapat tak yang ni? Tak dapat. Nampak elok je kat dunia ni. Dapat ni, ya. Tapi apa? Baru sikit je, dah hilang dah iman. Maknanya ini orang yang tak dijaga oleh Allah. Ini orang yang rugi. Itu kita tak nak. Jadi begitulah maksud Rahim ni, mahal lah. Jadi Allah kata wa kana bil mu'minin, dan hal ni Allah jaga dia daripada, Allah keluarkan daripada kegelapan kepada petunjuk ni, cahaya ni, hanya pada siapa? Orang yang beriman saja. Apa ciri orang beriman ni? Ini nak kena tahu kat sini, nak kena tahu. Sebab kita nak dapat ini, maka kita kena tahu ciri yang ni. Apa ciri dia? Ciri orang beriman. Nombor 1, surah Al-Hujurat, ayat 15. Ayat 15. Surah 49 ayat
15. Okey, ni dapat. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Innama, sesungguhnya tidak lain, ciri-ciri orang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang apa? Telah beriman oleh mereka kepada Allah dan Rasulnya. Ini kena perinci lagi ni sebenarnya. Apa maksud beriman kepada Allah dan Rasulnya? Ada perincian lagi dalam lagi kan. Pertama mestilah dengan sumber dia. Untuk beriman kepada Allah dan Rasul, kat mana sumber dia? Al-Quran dengan hadis Nabi, sunnah Nabi tu. Sebab tu dalam ayat lain Allah sebut dia mesti buat apa perbuatan dia nak capai maksud ni. Ini dah direngkas dah ni sebelum sampai sini ni. Dia nombor satu, dia kena mula dengan tilawah dengan tilawah yang sebenar-benarnya. Tilawah dengan tilawah yang sebenar-benar. Ni kena pergi lagi ni, naik lagi tangga dia. Surah berapa? Surah 2 ayat 121. Boleh ke tiba-tiba je beriman magic? Boleh tak? Nabi dapat iman, Nabi tiba-tiba miracle dapat iman ke? Nabi dapat melalui apa? Iman Nabi pun bertambah juga. Bila? Bila Nabi dapat wahyu. Nabi dapat wahyu dan iman Nabi bertambah. Setiap kali turun wahyu, lagi Nabi dapat bertambah. Iman Nabi bertambah lagi. Itulah iman. Dia bukan tiba-tiba bangun tidur, alhamdulillah saya dah beriman. Tak. Sahabat Nabi bertambah tak iman? Orang beriman dia sepatutnya dia fikir hidup dia nak tambah iman macam mana, bukan nak tambah harta. Dia bimbang iman dia kurang, bukan harta dia kurang. Kan? Jadi dalam ayat yang ke surah 2 ayat 121 ni nombor 1 dulu. Ni yang pertama perlu orang kata apa? Ditekankan dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Jadi orang-orang yang kami telah mengurniakan mereka kitab, semualah golongan-golongan yang Allah dah kurniakan kitab. Jadi hari ini kaum muslimin, orang Islam, Allah kurniakan Quran kepada kita semua. Dia yatlunahu haqqa tilawati, mereka sentiasa mentilawahnya sebaik-baik tilawah. Banyak tafsiran tentang ni. Yang paling ringkas, yattabi'unahu, maksud dia. Maksud kata mereka ikut. Sebab itulah
mereka taat kepada peraturan dalamnya dengan sebaik-baik ketaatan. Sebab maksud tilawah ni maksudnya baca untuk ikut arahan. Jadi ulaika yu'minuna bihi, mereka lah orang yang beriman dengannya. Jadi disebut ulaika ni maknanya iktiraf. Antara makna dia Allah iktiraf golongan tersebut. Allah iktiraf dia ulaika ashabun nar. Allah iktiraf mereka lah penghuni neraka kan dalam Quran. Ulaika yu'minuna bihi, mereka ni lah orang yang beriman tu. Ditunjuk mereka lah. Mana satu ni banyak ni? Mereka istiraf. Golongan ni saja. Yang mana dia buat mereka baca dengan ni sebaik-baik bacaan ni. Dan barang siapa yang ingkar dengannya, iaitu tak lakukan ini, maka mereka lah orang yang rugi. Bila sebut rugi dalam Quran maksudnya tak ada maksud lain. Neraka. Quran bila sebut khasir, rugi je neraka. Tak ada yang paling rugi daripada kerugian ni. Okey. Jadi Allah sekarang ni Quran dia nak set minda kita supaya memandang rugi dari sudut yang Allah nak kita pandang. Ramai orang pandang rugi dari sudut apa? Sebab tu dia tak buat, dia tak nampak iman dia, tak pernah diukur pun iman dia dah tata-tara mana. Kan? Dia tak nak ukur pun. Tapi hari ni kalau dia berbincang tu, dia akan nilai apa? Kalau jumpa kawan dia nanti, mesti nak tengok kemajuan dunia dia. Oh, dah sampai mana dah? Dah belajar mana? Anak dah mana? Semua cerita pasal tu je. Imannya tara mana? Berapa banyak dia dah ni? Itu dia tak ukur pun. Tak nampak pun dalam kamus hidup dia. Sebab tu dia tak berat untuk buat benda ni. Sebab itulah orang beriman sepatutnya banyak dia fikir nak tambah iman. Terutamanya kat mana? Mestilah dia banyak mulazamah dengan sesuatu sumber yang boleh tambah iman, iaitu Quran ni. Jadi dalam ayat ni, kesan daripada ni apa? Jadi golongan ni surah 8 ayat 2. Cuba surah 8 ayat 2. Nanti kita masuk balik sini. Surah 8 ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ini kenyataan yang sama macam ayat ni. Innamal mu'minun, sesungguhnya tidak lain orang-orang beriman itu hanyalah orang yang pertama iza dzukirallah, apabila disebut Allah. Wajilat qulubuhum, hati dia serta-merta bergemuruh, gementar. Iaitu dalam dia, hati dia gementar. Jadi tafsiran tentang ayat ni ialah apa dia? Ini bila disebut tentang Allah ni berkaitan dengan ancaman-ancaman dia. Dia ingat tentang ancaman Allah, kemurkaan Allah berkaitan dengan tu, yang menyebabkan dia takutlah. Mudahnya ialah, dan dia tak sebut wa iza zukira ayat, kan? Sedangkan yang ayat ini ayat. Kenapa? Apa beza? Ni Allah, ni ayat. Kenapa? Beza sikit tu. Jadi ni satu bentuk, maknanya dia terlalu kenal. Sampaikan dengan nama je pun dah terus gemetar dah. Siapa kat sini tak kenal polis? Kenal kan? Sebut polis jadi apa? Tak payah sebut polis, nampak lampu biru je kan? Oi, dah lain macam dah. Tali pinggang pakai tak? Semua. Macam tu. Maknanya dia dah terlalu biasa. Syarat dia macam ni, dia sampai boleh orang tu dia sebut Allah je sampai tahap macam ni. Sebab dia terlalu dekat dengan Tuhan lah, dia kenal. Sebab tu dia kesan dia macam ni. Tak payah sebutlah macam mana cara dia kenal. Maknanya dia dah begitu. Ini sifat siapa? Para sahabat sebenarnya.
Ayat ni ialah cerita pasal orang yang beriman, para sahabat. Bukan semua orang dapat bila sebut Allah gementar tak? Faham? Tak. Maksud yang cakap ni pun belum tentu lagi lah. Begitulah maksud dia. Sebab tu Allah sebut zukirallah, bukan zukira ayatillah. Tak. Ni dah tahap tinggi habis dah. Tak payah sebut lain. Faham? Kalau kita tengah bawa laju, kita kata speed trap. Apa jadi? Terus slow terus. Silap boleh break emergency. Takut punya pasal. Kenalnya speed trap tu. Terbayang dah apa. Nanti aku nak kena bayar. Macam-macam kan. Punya takut. Tapi bila sebut Allah je. Buat maksiat apa? Relax je. Maknanya memang ramai tak manusia tak kenal Tuhan. Dia lebih kenal siapa? Dia lebih takut siapa? Inilah masalah kita hari ni. Inilah masalah yang membendung masyarakat. Kan? Betul? Hakikatnya begitulah. Jadi sebab itu ini bila sebut ni diteringat dahsyatnya azab Allah tu. Sebab dah biasa dia biasa tahulah. Dia kenal. Jadi nak sampai tahap ni macam mana? Kena buat apa? Nak sampai tahap ni kena buat apa? Ni lah 2121 ni. Yaslunahu haqqa tilawati. Kalau tak buat ni tak akan sampai. Banyak tak kerja kita nak buat ni? Tu kena buat bengkel selalu tu. Tahu untuk budak-budak kita buat tu. Bahasa Arab semua kena ni. Tidak tak capai KPI tu. KPI nak zukirallah wajilat qulubuhum tu nak sampai macam mana? Ni. Jadi kemudian barulah yang kedua apa? Wa iza tuliyas alaihim, dan bila ditilawahkan ayat-ayat mereka, ayatnya ke atas mereka. Ni. Jadi ini apa? Tilawah ni dibaca ayat-ayat rahmat. Satu ni diingat ancaman kan, permukaan Allah dalam keadaan dia dah mungkin terlanjur dalam sesuatu, dia segera berhenti buat. Dan apabila dibacakan ayat-ayat rahmat Allah ni, iaitu tentang perbuatan-perbuatan yang Allah ganjarkan besarnya pahala, apa berlaku? Zadathum imanan. Jadi kenapa kadang-kadang kita tengok kan, ni cerita tentang takut dulu, kemudian baru cerita tentang tenang, tambah iman. Macam mana boleh macam tu? Boleh faham tak? Kenapa takut muncul dulu, lepas tu baru tenang, baru boleh seronok buat kerja? Ya kan? Dia macam kita hilangkan kekotoran dulu, barulah senang kerja lain. Sebab yang menghalang manusia ni apa? Kita nak buat amal kebaikan kan, nak buat atau tak buat tu sebenarnya, apa yang menyebabkan seorang tu betul-betul buat? Boleh tak dia dalam keadaan yang sama dia buat dosa selamba je, tak rasa takut, dan pada yang sama dia nak buat kebaikan? Tak mungkin. Seorang yang rasa takut dulu, dia sangat gerun kepada Allah ni kan, bantu dia, barulah mudah untuk dia buat kebaikan tanpa campur dengan kejahatan, baru boleh. Kita nak buat benda, nak minum air kan, ada najis dulu, buang dulu ke, cuci dulu, ataupun terus tuang minum je? Itulah maknanya khali, bersihkan dulu. Itulah datangnya macam ni. Dan barulah lengkap ni, akhirnya ni jadi orang yang apa? Al-mutawakkil. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi tak akan seseorang itu mampu untuk benar-benar tawakal, menyerahkan segala keputusan kepada Allah, melainkan dia wajib ada dua ciri ni. Apa dia? Sebut nama Allah, gementar. Kemudian dibacakan ayat Allah yang lain untuk dia lakukan kebaikan, iman dia bertambah. Maksudnya apa? Iman bertambah? Sekarang kita buka sini. Surah 49 ayat 15 balik Macam mana iman tu bertambah? Surah 49 ayat 15. Macam mana iman nak bertambah? Baca Quran je ke iman bertambah? Macam mana? Jadi ayat ni kata apa? Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasul. Ni adalah ilmu tadi. Semua yang beriman tu tadi dia kenal Allah, dia beriman kepada Allah dan Rasul tadi. Ayat surah 8 ayat 2 tu dia baca, dia faham, dia ada ilmu lah. Kemudian summa summa lam yartabu. Inilah jalan nak bagi iman bertambah. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Ini buat perbuatan dua ni lah cara menambah iman. Apa dia? Lepas dah ada ilmu, tiba-tiba tak buat apa, bertambah ke ilmu tu iman? Tak.
Tak. Iman bertambah bila? Bila dengan apa yang dia ada tu dia yakin ini benefit, dapat manfaat, dia buat. Dan dia bertambah lagi. Bukan tambah iman, ilmu pun tambah. Kan? Dengan apa? Wajahadu apa? Dia berjihad pada dengan apa? Harta. Yang kedua, dan jiwa. Ini tahap tertinggi pada jalan Allah. Barulah tambah iman. Jadi kalau kita ni setakat sekarang ni belajar, alhamdulillah saya tak pernah miss kelas. Belajar je sampai kan. Agak-agak akan berkembang sesuatu. Tak juga. Sebab tu macam mana tengok sahabat Nabi iman dia bertambah. Lagi tinggi ke muncak dia sampai bertambah iman. Sebab tu maksud iman ni amalan. Yang ayat ni tadi, zadahum iman maknanya amalan maksud dia. Amal dia bertambah. Dengan amalan bertambahlah ilmu kita akan bertambah, iman kita akan tambah. Macam pengalaman lah kita kan. Dan saya ni semua ustazah ke. Masa belajar, masa jadi murid, rasa memang banyak, tak tahu, rasa macam kita bergantung je. Betul. Tapi bila mengajar, rupanya benda yang susah dapat, jadi senang dapat. Beza, memang beza. Nikmat tu macam tu. Jadi, sebab tu, dalam surah 33, kena nak tambah iman ni. Surah 33, ayat 22. Ayat 22. Ni. Inilah saat bertambahnya iman para sahabat. Bila? Bila dia buat satu benda besar ni, maka iman dia bertambah. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah 33 ayat 22 kan. Sekejap. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Wa sadaqallahu wa rasuluhu. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Jadi relate. Dua ayat ni relate. Ini ilmu, ini amalan dia, jihad dia. Ilmu dan jihad baru dapat tambah iman. Ilmu ni nak kenal iman tu apa. Tapi tak buat apa, akhirnya dia jadi apa? Akhirnya dia akan lenyap, dia akan hilang, dia akan begitu saja, berkurang. Jadi ketika Allah kata kat sini, sebab itulah kata innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi, kemudian apa? Summalam yartabu. Dia tak ragu-ragu. Apa dia? Ini bukti yang tak ragu-ragu. Tengok dia kata walamma ra'al mu'minun. Dan ketika orang-orang yang beriman itu melihat apa depan mata mereka? Ahzab, tentera bersekutu. Dulu dia lawan apa? Tak bersekutu. Kan? Itu pun dah besar dah. Tiba-tiba dah besar, dah tak tambah sekutu lagi. Lagi menggerunkan. Hari ni lawan apa? Israel dia satu. Tengok-tengok bersekutu pula lawan apa lagi? Ramai lagi pula contohnya. Kan? Contohlah. Jadi qalu, apa mereka jawab? Ni bukti tak ragu-ragu. Apa dia? Haza ma wa'adanallahu wa rasuluhu. Bukti orang tu tak ragu. Bila benda yang dicerita tu betul-betul realiti dalam mata, baru tengok. Ketika itu dia ragu, kita ragu. Tapi sekarang boleh cerita tak ragu. Bila benda tak berlaku, semua orang boleh cakap, boleh claim kan. Tapi bila depan mata, ketika itu baru teruji. Ragu ke tak ragu. Sebab tu dekat sini, inilah bukti benar orang ni memang tak ragu. Dan dia kata apa? Inilah yang Allah janjikan dan Rasul ni janjikan. Dan dia kata apa? Wasadaqallahu wa rasuluh. Dan benarlah janji Allah dan Rasul. Jadi dengan ucapan ni, dan apa yang sekarang sedang mereka hadapi depan mata yang mereka nak lakukan ni, amal ni, apa dia? Wa ma zadahum, tidaklah hal itu menambahkan mereka melainkan apa? Imanan. Jadi jalan nak tambah iman mesti buat apa? Belajar je ke apa? Habis tu? Jihad, kena jihad. Jihad kena korbankan apa? Kena infak, kena sumbang. Mana boleh tak menyumbang tapi berangan nak dapat? Tak.
Tak mustahil. Jelas? Ni 2 ayat. Jadi inilah nikmat ni. Nak dapatkan apa ni? Kesempurnaan kasih sayang Allah yang tertinggi ni. 99 dan 100 menyempurnakan semua. Jadi balik pada surah tadi. Surah 49 ayat 15. Jadi sebab itulah fahamlah ayat ni. Sesungguhnya tidak yang orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ni. Macam mana cara nak beriman ni? Ni ilmu. Dia kena belajar tilawah dengan tilawah yang sebenar-benar. Kan? Surah 21 tu. Lepas tu sampai memberi kesan pada apa? Sampai dia betul berilmu. Bila sebut Allah je apa? Dia yang paling takut gerun. Kan? Ni. Barulah boleh pergi ke stage seterusnya. Apa dia? Ni. Summalam yartabu. Dia pun, jiwa dia dah kuat. Dia pun apa? Sanggup buat apa saja. Macam dalam ayat ni. Sampai ke tahap apa ni? Jumpa benda yang boleh, bukannya hilangkan harta, hilangkan nyawa. Kan? Kita sampai tahap hilangkan harta je. Bukan semua hilang pun. Sikit je pun. Maknanya apa? Kan? Maksudnya ragu lagi lah. Kita faham Jadi sebab itulah wajadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Barulah Allah kata apa? Ulaika humus shadiqun. Ulaika humus shadiqun. Inilah orang yang dapat. Balik pada surah ni tadi. Surah 33 ayat 43. Bincang kita tentang Ar-Rahim Allah ni. Surah 33 ayat 43. Inilah Allah kata wa kana bil mu'minina rahima. Nampak ni nikmat orang beriman. Jadi kita nak yang ni. Di dunia maknanya apa? Di dunia penyayang Allah ni dapat pada orang iman juga. Okey, ni pemurah kan. Semua makhluk. Yang ni khusus untuk orang khusus untuk orang beriman. Kat mana dapat? Dunia dan akhirat. Di dunia dan akhirat. Yang ini secara umum untuk seluruh makhluk. Namun terhenti hanya dunia saja. Akhirat tak dapat dah. Okey. Wa kana bil mu'minina rahima. Jadi macam mana cara Allah beri rahim dia ni, kasih sayang dia kepada orang beriman kat dunia? Kesimpulan daripada kita belajar ni. Yang ni. Pertama, Allah bagi apa? Ilmu lah. Allah bagi dia ilmu yang benar. Dan yang ni Allah bagi dia taufik untuk buat amalan. Sebab itulah kita minta ihdinas siratal mustaqim tu ada 3 tu. Dan Allah bagi dia apa? Istiqamah. Di atas dua benda ni. Istiqamah di atas 2 benda ni. Inilah yang Nabi sebut dalam hadis. Untuk yang ilmu ni, Nabi sebut dalam hadis dia, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Yufaqihu fid din. Ni pertama. Ni untuk ni. Satu. Siapa yang Allah nakkan kebaikan untuk dia, dunia dan akhirat, apa dia? Allah limpahkan dia harta yang melimpah ruah. Bukan? Tak kan? Itu Fir'aun lah. Siapa yang nak macam tu? Siapa yang nak Allah berikan kebaikan dia, apa? Allah perdalamkan dia tentang kefahaman dia dalam agama. Ni. Iman. Yang ni, amal. Dalam hadis, Iza arada Allahu bi abdin khairan. Bi abdin khair. Yasta'miluhu.
Ni. Panjang lagi hari ni. Cuba baca. Iza aradallahu bi'abdin khairan yasta'miluhu. Yang ni tadi, bila Allah nak hamba kebaikan, Allah berlalamkan dia, Allah bagi dia ilmu, fahaman dalam agama. Yang ni, bila Allah nak seorang hamba tu dapat kebaikan, Allah apa ni? Mempergunakan dia untuk buat amal soleh pula. Apa maksud dia? Yuwaffiquhu li amalin soleh qabla al-maut. Allah bagi dia taufik untuk banyak buat kebaikan, dan pada orang lain tak mampu buat, dia dapat buat. Susah ni sahabat ni, tapi mereka mampu buat golongan ni. Ni. Nak jumpa apa? Nyawa boleh hilang ni, tapi mereka dapat hadapi. Siapa yang berikan nikmat ni? Allah. Inilah nikmat. Allah beri nikmat ni, Allah buka dia, berani, dia boleh buat. Dia tak peduli apa dah. Jadi ini adalah satu yang mahal yang tak dapat pada semua orang. Jadi bila Allah nak kebaikan pada seorang hamba ni, Allah akan pergunakan dia. Betul tak? Lebih baik Allah pergunakan kita daripada kita digunakan oleh dunia, hawa nafsu dan syaitan. Kan? Ini yang keberapa? Kedua. Dan yang ketiga, istiqamah ni bila dia hadapi ujian. Kan? Hadis tu panjang, saya antaranya ni. Iza aradallah hu bi abdihil hu bi abdihi khaira yusib minhu apabila Allah menghendaki hamba tu kebaikan, Allah timpakan dia. Allah timpakan dia dengan apa? Musibah awal kat dunia ni. Supaya apa? Bersihkan dia daripada kekotoran dosa dia lah. Hari ni ada asal yang panjang lah. 3 benda ni lah yang mencakupi maksud ni lah. Inilah golongan yang dapat rahmat Allah, rahim Allah ni kat dunia. Allah sayang dia, Allah buat apa Allah sayang kita? Rupanya bila Allah sayang kita, bukti Allah sayang kita, Allah bagi apa kita? Allah bagi ilmu, Allah bagi kita dorongan untuk kuat dalam berjihad ni dan istiqamah. Inilah nikmat yang tak ada pada semua. Jadi kalau siapa yang cita-cita dia, Allah nak beri dia apa? Dia nak sayang Allah sekadar harta dunia ni, sebenarnya tak. Sebab apa? Ada semua tu, ramai dah golongan yang ada tapi tak ada nilai apa-apa. Qarun ada, Haman ada, semua ada dah. Terbukti dah. Rupanya yang bernilai ni 3 benda ni. Inilah maksud ni. Sebab itulah dari sudut ni apa tadi kita kata? Dapat semua makhluk apa dia? Inilah keperluan dunia dia semua. Nak makan, pakai, yang kamu boleh dapat yang ni. Tapi ingat, yang ni tak semua dapat. Yang ni tak semua dapat. Inilah kesempurnaan kasih sayang Allah yang sampai kepada mana? Akhirat. Komplit. Semua dapat. Jelas? Itu maksud Bismillahirrahmanirrahim. Jelas lah? Salah hadis tadi tu kan? Okey. Ni hadis ni nanti saya bagilah ni. Hadis. Ni lah. Asal dia hadis ni lah. Asal dia hadis yang kita bincang ni. Okay, kita buka balik buku. Jadi saya dah orang kata rangkumkan Ar-Rahman Ar-Rahim dah. Untuk bagi ringkas dia. Jadi kita bacalah dia punya teks ni. Jadi Allah Jalla wa'ala, ni sekarang kita bincang balik pada Ar-Rahman yang maha pemurah tadi kepada semua makhluknya di dunia, dan sifat ni dikhususkan hanya kepada Allah. Okey, dari sudut ni last. Ni saya beritahu sifat ni khusus untuk Allah. Yang ni sifat ni Ar-Rahim ada diletakkan pada selain Allah juga. Siapa? Rasulullah. Ayat berapa? Cuba buka surah 9 ni, dalil dia. 9 ayat 1, 2, 8. Betul tak? Rasulullah ni dia ajar orang, dia ajar umat untuk pandai cari harta ke pandai cari iman dan amal soleh? Sesuai tak dengan yang kita bincang ni? Sesuai.
Ini yang Rasulullah ajar ni je. Nabi tak ajar untuk apa? Nabi kata dalam hadis tu, innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirham. Dan para nabi ni tak ajarkan yang ni. Nak cari harta ni pandai-pandai lah kan. Ini semua pandai lah. Lebih pandai daripada nabi lagi. Kan? Tapi Nabi ajar benda yang tak mampu diajar oleh siapa pun, melainkan oleh Allah dan Rasul. Inilah rahmat. Inilah yang best ni. Yang mahal sekali inilah. Iaitu ajar tentang apa? Tentang iman, tentang ilmu. Sebab itulah innama warasul ilma. Sesungguhnya mereka hanya wariskan ilmu. Saya tak bawa hadis tu